Dalam video kali ni, kita nak sembang pasal top 7 prediction dalam EPL. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, hari ni kita nak sembang sikit lah prediction dalam EPL. Sebenarnya prediction ni aku dah buat dah hari tu dengan Yusuf. Kalau apa tak tengok lagi, pergi tengok kat channel dia, ok? Dan bila tengok live aku dengan Yusuf tu kan, ramai lah yang mau buat reaction. Ramai lah yang mengatakan kami ni benci Liverpool lah apalah kan. Tapi ni sekadar prediction je, hampa jangan marah sangat. Kalau menang, menang juga, betul tak? Tapi itulah selepas mengkaji, menyelidik, menebuk boleh menebuk ke? Tapi lepas aku tengok betul-betul lah, inilah rumusan aku top 7 dalam IPL. Tapi sebelum tu dalam video ni kita akan umum giveaway. Pemenang giveaway lah. Hari tu dah umum giveaway dah. Kali ni kita akan umum pemenang giveaway pula. Siapa yang akan menang, hampa tunggu sampai ujung video, okey? Okey dah, tak mau cakap banyak, kita tengok nombor 7. Nombor 7 aku pilih West Ham United. Bagi aku West Ham United ni, depa ni adalah tim yang sangat baik musim lepas. Tetapi disebabkan mentaliti depa dan konsistensi depa tu yang agak kurang, membuatkan depa ni gagal mendapatkan slot dekat Eropah. Walaupun depa dapat masuk dekat Eropah kan, tapi potensi depa untuk masuk ke Europa League, kompetisi yang lebih tinggi tu memang cerah musim lepas. Tapi disebabkan, tengoklah performa Manchester United musim lepas pun turun. Bila performa Manchester United musim lepas turun pun, depa pun sama-sama turun juga. So itulah yang membuatkan depa ni gagal dapat slot ke Eropah. Walaupun musim lepas aku dapat nampak depa ni kemungkinan boleh dapat tempat ke-6, boleh potong MU. Tapi tak tahulah MU banyak ke apa kan. Tengok-tengoklah kali dapat nombor 7. Tapi okey lah juga kan. Dengan musim lepas depa dah ada dengan kehebatan Jarrod Bowen, Declan Rice, barisan pertahanan yang kerah. Depa dah dapat capai tempat ke-7 dalam IPL. Dengan musim ni ditambah dengan pembelian mahal depa. Dengan West Ham mendatangkan pula back tambahan depa, back tinggi lampai yang berketinggian 1.88 meter daripada Morocco dengan harga 30 juta. Walaupun harga tu boleh dikatakan mahal, lebih daripada price tag dia, sebab lah ni market value dia lebih kurang 12 juta. Tapi tetap boleh dikatakan salah satu pembelian bagus juga untuk West Ham. Dan ditambah pula dengan tambahan striker baru depa, iaitu Gianluca Scamacca, yang menjadi rebutan Arsenal, yang menjadi rebutan PSG lalah kali Joe West Ham kan. Itulah disebabkan aku rasa West Ham ni patut dapat tempat ke-7 musim depan. So nombor 6 pula. Nombor 6 adalah Manchester United. Hari tu aku mau Chelsea nombor 6, tapi bila aku tengok balik, aku rasa Manchester United akan dapat tempat ke-6. Sebab kalau hang tengok semua tim-tim kuat dalam EPL, depa ni dah establish dah dengan coach baru depa. Depa ni dah lama dah dengan coach depa. Paling baru pun Antonio Conte, tu pun dia dapat pegang lama juga Spurs. So Erik ten Hag ni dengan kedatangan dia, dengan dia masih lagi tak memahami situasi semua player, dan dengan tambahan krisis Cristiano Ronaldo dekat Manchester United yang masih belum selesai, aku rasa mungkinlah Manchester United akan menghadapi beberapa kesulitan walaupun akan bermain lebih baik daripada musim lepas. Dengan tambahan pemain sangat bagus seperti Lisandro Martinez, Christian Eriksen, Tyrell Malacia, bakat muda besar dekat Eropah. Dan ingat kata lah ni Dok Ligan Benjamin Sesko kan. Mungkinlah aku rasa Manchester United akan bermain dengan baik pada musim depan, tapi disebabkan pemain-pemain masih lagi kurang memahami sistem Erik ten Hag ni, mungkin Erik ten Hag akan mengalami kesukarannya dalam EPL. Sebab friendly dengan EPL bukan sama, dia tak sama. Dalam EPL dia lagi tough disebabkan rule dalam EPL ni sedikit longgar, membuatkan player boleh buat macam-macam dalam EPL ni. Kalau dekat friendly ni hang tackle sikit pun dah jatuh dah. Dalam EPL bukan macam tu mat, dan taktikal dalam EPL ni lebih agresif. Dan bagi aku waktu Erik ten Hag berhadapan dengan Jurgen Klopp tu menang 4-0 pun disebabkan Jurgen Klopp tak menerapkan taktikal heavy metal dia. Aku rasa kalau juga Klopp menerapkan tactical heavy metal dia macam ketika berhadapan dengan Manchester City hari tu, mungkin Manchester United tetap akan kesukaran untuk berhadapan dengan Liverpool. Walaupun sejujurnya bagi aku lah, aku sebagai fan MU kan, mestilah aku nakkan Manchester United ni masuk ke UCL kan. Tapi kita kena realistik lah, kita tengok semua tim pun lah ni persiapan mereka tengah bersedia dengan sangat baik. Dan mereka ni pun boleh dikatakan menjadi sangat kuat lah ni. Dan Manchester United lah ni dalam proses rebuild, takkanlah kita nak expect Manchester United ni dapat tempat ke-4 ataupun lagi tinggi. Dan aku rasa tempat ke-6 tu adalah tempat yang paling bagus lah untuk Manchester United. Tapi itulah sikit nak cakap sikit lah pasal krisis Ronaldo tu kan. Hak dengar kata dia caw awal daripada stadium tu kan. Situasi ni telah menimbulkan banyak pandangan lah. Ada yang sokong CR, ada yang tak sokong CR. Bagi aku tak sokong dengan perbuatan CR tu. Walaupun ramai lah katakan kalau player lain buat tak ada bising pun, CR buat bising. Memanglah. Sebab CR tu dia player yang sangat superstar. Bila hang memegang title superstar dalam tim tu, hang kenalah tunjuk perangai ambil untuk pemain-pemain lain. Bila hang tunjuk perangai macam tu, hang tengoklah player-player muda semua ikut dia. Situasi ni lah yang akan membuatkan keharmonian yang cuba diterapkan oleh Erik ten Hag ni akan gagal. Dan aku rasa kalau CR terus buat perangai macam ni, aku rasa jual je lah. Tapi kod kalau dia nak kod balik dengan Erik ten Hag, aku rasa stay kat MU. Okey dah sembang pasal MU lama pula kan. Okey, kita masuk tempat kelima. Tempat kelima pula. Apa rasa siapa? Tempat kelima aku letakkan Arsenal. Sat fan Arsenal jangan marah. Aku letak MU di bawah daripada hampa. Kira bagus lah tu. So aku letak Arsenal di tempat kelima ni. Bagi aku tempat itu adalah realistik.
Walaupun dah berapa lama dah Arsenal tak dapat layak ke UCL, tapi bagi aku tempat kelima adalah tempat yang paling bagus untuk Arsenal lah. Maksudnya kalau mereka dapat lagi bagus daripada tu, lagi bagus lah. Tapi kalau mereka dapat kurang daripada tempat kelima tu, kira memang dapat teruk lah musim depan. Aku kata macam ni kan, walaupun Arsenal pre-season mereka sangat mantap, menang 6-0 dengan Sevilla, menang dengan Chelsea 4-0, dan menang dengan tim-tim lain dengan meyakinkan, dengan kehadiran Gabriel Jesus, dengan kehadiran Alexander Zinchenko. Walaupun ramai confident dengan skuad utama Arsenal dan juga variasi taktikal yang digunakan oleh Arteta kan, tapi bagi aku Arteta ni masih lagi kalah kalau kita nak bandingkan quality coach. Kalau kita nak compare dengan Guardiola, nak comparekan dengan Jurgen Klopp, nak comparekan dengan Thomas Tuchel, nak comparekan dengan Antonio Conte. So itulah disebabkan aku letakkan Arsenal di tempat kelima. Walaupun Arteta ni adalah seorang coach yang pernah menang trofi bersama Arsenal, tapi bagi aku Arteta ni dia tak boleh buat keputusan dalam pertengahan perlawanan. Contohnya macam tiba-tiba tim lawan hang tukar taktik kan, Arteta ni dia tak boleh ubah taktik dah, dan itulah menyebabkan tim dia akan kalah. Dan musim lepas pun sebenarnya Arsenal bermain dengan sangat bagus sampai mereka ni hampir dapatkan UCL, tapi disebabkan mentaliti mereka yang jatuh tu. Bila kalah satu game, mesti 2-3 game ke depan akan kalah. Dan aku rasa benda tu mungkinlah dapat ditangani pada musim ini dengan kehadiran mentaliti juara daripada Manchester City, iaitu Gabriel Jesus dan juga Alexander Zinchenko. Tapi bagi aku tempat yang paling sesuai untuk Arsenal adalah tempat kelima musim depan. Sorry lah kalau hampa tak setuju dengan pendapat aku kan. Ni just prediction je. Tempat keempat semestinya adalah Chelsea. Aku meletakkan Chelsea di tangga keempat ni disebabkan walaupun mereka ni ada kualiti tim yang sangat bagus, tetapi disebabkan pre-season mereka yang agak kurang menjanjikan. Walaupun dengan kehadiran Kalidou Koulibaly, Raheem Sterling, dan lah ni bawa hijack daripada Manchester City iaitu Marc Cucurella, kita dapat nampak persediaan Chelsea untuk menghadapi musim baru ni memang tak bersedia. Dan Thomas Tuchel sendiri pun bagi tahu yang mereka ni memang tak bersedia untuk menghadapi musim baru. Tetapi bagi aku, Thomas Tuchel ni adalah seorang coach yang world class. Main dekat Chelsea baru je dah dapat menang UCL. Musim lepas dengan krisis gaji, krisis pemain, krisis Lukaku lagi, tetapi dia berjaya membuat Chelsea ni tempat ketiga dalam EPL. Hang dapat nampak kan, Chelsea musim lepas memang banyak masalah, tapi anda dapat nampak Thomas Tuchel ni berjaya juga bawa Chelsea tempat ketiga. Okey lah tu Mat. Mengatasi Tottenham Hotspur yang dikatakan bermain dengan sangat baik, mengatasi Arsenal yang dikatakan mengalami musim yang terbaik bersama Arteta. Walaupun musim yang dikatakan buruk untuk Chelsea, tapi mereka berjaya juga dapat tempat ketiga dalam EPL, hanya kalah dengan Liverpool dan juga Manchester City saja. Tapi bagi aku tempat yang paling relevan untuk mereka adalah tempat keempat dalam EPL. Dan aku rasa kalau mereka tambah lagi kekuatan dalam tim, contoh kalau mereka tambah lagi Fofana kan, nak kata nak main Chelsea kan, tapi Leicester City minta 80 juta Mat. Harga macam Harry Maguire tu, nak scam tu. Aku tak tahulah kan, Leicester City ni suka scam orang. So tak tahulah Chelsea nak beli ke tidak, tapi aku rasa last sekali mungkin Chelsea akan beli juga sebagai panic buying, disebabkan tengoklah di bahagian centre back mereka ada siapa je kan. Tapi aku tetap percaya Thomas Tuchel ni paling kurang dia akan bawa Chelsea ni masuk UCL next season. So tempat ketiga pula, hari tu aku letak Liverpool. Ramai yang bising Mat, ramai yang kata kita kutuk Liverpool apa kan. Kali ni aku rasa bila aku tengok balik kan, aku rasa Spurs tempat ketiga. Tottenham Hotspur bersama Antonio Conte. Bagi aku Antonio Conte telah buat kerja sangat bagus bersama Tottenham Hotspur. Sebab apa? Satu, dia telah mengembalikan keharmonian dalam tim Spurs tu. Walaupun dia ni dikenali sebagai coach yang garang, tapi hang tengok tim yang dia latihnya tu takkan ada perpecahan. Yang itulah yang dia buat. Dan yang kedua, dia telah masukkan mentaliti juara dalam tim Spurs tu. Sampai hang nampak Spurs ni bukanlah tim pencabar lagi. Mereka ni just bukan pelengkap tim saja. Mereka ni akan mencabar kejuaraan bagi aku pada musim depan. Dan Spurs ni bagi aku akan menjadi antara tim Korea Hitam pada musim depan. Dengan musim lepas, kualiti skuad yang masih kurang, Antonio Conte tetap berjaya membawa Spurs di tempat keempat. Dan aku rasa musim ni dengan kedatangan pemain-pemain baru, lagi-lagi Ivan Perisic, Yves Bissouma, Richarlison, dan banyak lagi lah player Spurs yang beli. Dan ingat kata mereka tak mau stop lagi beli pemain. Dan aku rasa tempat ketiga adalah tempat yang sangat bagus untuk mereka. Walaupun Antonio Conte ni dia dah berjaya pecahkan dominasi dekat Itali bersama Inter Milan dan juga pernah membina legasi bersama Juventus. Dan dekat England pun dia pernah menang Liga dah dekat Chelsea. Tetapi bagi aku, sejak kedatangan Pep Guardiola dan juga Klopp, mereka ni telah meletakkan standard sangat tinggi untuk menang EPL dalam musim ni. Hang dapat tengok setiap musim, kalau tim tu nak menang EPL, kena capai 90 poin ke atas. Maksudnya hang kalah satu game pun ataupun hang seri satu game pun, akan sangat rugi sangat kalau hang hilang poin. So itulah bagi aku, Spurs under Conte ni walaupun akan perform musim depan, sebab aku dah tengok statistik Antonio Conte dekat Inter Milan, dekat Juventus dan juga dekat Chelsea. Walaupun musim yang dia menang Liga tu tim dia bermain dengan sangat baik dan unbeatable, tetapi akan ada beberapa game yang Antonio Conte ni akan slack juga. Itulah bagi aku Antonio Conte ni paling kurang dia akan dapat tempat ketiga dalam EPL. Ni prediction aku je lah. Okey, tempat kedua. Tempat kedua kita nak letak siapa? Nak umum tempat kedua ke pertama dulu? Okey, kita umum kedua dulu lah. Kedua aku letakkan Liverpool. Semestinya lah sebab aku tak mahu Liverpool menang EPL.
Tapi dah okey. Kita tak bias. Tapi aku serius, aku letakkan Liverpool di tempat kedua. Awal-awal itu aku letakkan Liverpool di tempat ketiga sebab tengok pre-season depa sangat kurang. Tetapi bila aku sedar balik waktu pre-season, depa ni hanya main-main je mat. Lepas menang dengan MCL itu, guna second team kalah dengan Strasbourg 3-0. So bila aku tengok balik pre-season ni memang tak boleh dipakai lah. Kita tak boleh letakkan pre-season ni sebagai kayu ukur performance tim tu pada musim depan. Disebabkan pre-season ni digunakan untuk coach tu atok tim, atok taktik yang membuatkan mereka ni bersedia lagi pada musim depan. Dan hang dapat nampak taktikal Liverpool ketika berhadapan dengan Manchester City sangat meyakinkan, sangat hebat. Dan dengan kita dapat nampak Darwin Núñez dia dah start gel dengan tim, dia dah start serap pressure yang ada dekat dia. Mungkinlah akan membuatkan skuad Liverpool ni akan menjadi lagi kuat musim depan. Hang dapat nampak Liverpool depa ada barisan serangan sangat mantap. Kalau tak ada Darwin Núñez pun memang dah mantap dah. Ada Firmino, ada Salah, ada Luis Diaz. Memang perform. Mohamed Salah tu walaupun dengan kehadiran Darwin Núñez, dia masih lagi menjadi tonggak utama dekat barisan serangan Liverpool. Dan aku rasa pelan-pelan Darwin Núñez ni akan menjadi striker yang berbahaya dalam EPL juga. Mungkin tunggu masa je nak meletup. Tapi disebabkan masalah midfield Liverpool yang masih lagi belum settle-settle, Jurgen Klopp masih lagi tak settlekan. Masalah dia tak teruk pun. Tapi bagi aku kalau Liverpool dapatkan midfield macam ni, memang complete team play depa. Bagi aku Liverpool perlukan seorang midfield yang boleh bermain all-rounder dalam satu padang, yang boleh carry game, yang boleh carry ball. Benda itulah yang akan menghubungkan lagi di barisan midfield dan juga bahagian serangan Liverpool. Tapi bagi aku tempat kedua dalam EPL ni mungkinlah antara Manchester City atau Liverpool lah. Tapi aku letakkan Liverpool di tempat kedua. Tempat pertama, siapa lagi kalau bukan Manchester City? Juara musim lepas. Manchester City ni telah buat drama dengan Liverpool pada musim lepas. Sampai last game mereka buat prank dekat Liverpool. Ingat Liverpool nak menang Liga. Tengok-tengok MC comeback balik menang Liga. So musim ni bagi aku, walaupun mereka ada permulaan yang slow dan mereka lepaskan beberapa tonggak utama mereka seperti Raheem Sterling, Gabriel Jesus, bagi aku kehilangan dua pemain ni adalah sangat merugikan untuk Manchester City. Dan Zinchenko pun dilepaskan. Lepas tu dengan mereka kalah dan dapatkan Marc Cucurella pula kan. Tetapi sebab apa aku letak Manchester City ni sebagai juara juga? Manchester City ni dah buktikan dalam beberapa musim yang mereka ni selalunya akan ada permulaan yang lambat. Tetapi bila mereka dapat tune je dalam game, memang habis lambat. Dan Erling Haaland bagi aku walaupun perlawanan menentang Liverpool tu adalah perlawanan mungkin akan dilupakan oleh dia, mungkin yang tak boleh dilupakan oleh dia. Tapi bagi aku Erling Haaland ni hanya menunggu masa saja untuk meletup dekat Manchester City. Tunggu masa dia capai persefahaman dengan De Bruyne, dia capai persefahaman dengan teammate-teammate dia lain, dia akan meletup macam biasa dia dekat Dortmund dulu. Lepas tu duk tengok sembang dengan Alan Shearer pula. Oh, mungkin dia nak ambil idea kot kan. Mungkinlah nak dapatkan ilmu daripada Alan Shearer macam mana nak cope dengan EPL ni kan. Dan satu lagi dengan kehebatan Pep Guardiola lah. Dan aku rasa lah kan, ada bagus juga Jurgen Klopp ni main dekat EPL. Kalau lah Pep Guardiola seorang-seorang dalam EPL ni, memang EPL ni nampak macam liga petani je. Takkan ada siapa boleh fight dengan dia. Disebabkan Jurgen Klopp main dekat Liverpool lah, membuatkan persaingan EPL ni menjadi agak ketat lah. Tapi antara mereka dua je lah. Tim-tim lain ni kira nak isi tempat ketiga keempat je. So itulah aku merasakan Manchester City tetap akan mendapat juara dalam EPL pada musim ini. Tapi kita tengoklah macam mana nanti kan. Sebab kita tengok EPL ni gila sikit. Kadang-kadang tim yang kita tak letak dalam prediction pun tiba-tiba boleh menang EPL. Manalah kita tahu Arsenal boleh menang ke, Spurs boleh menang ke, ataupun Liverpool akan comeback musim ni untuk menang EPL ke. Kok-kok Nottingham Forest menang ke. Tapi susah amat. Macam jauh sangat prediction aku. Tapi tak boleh sangka kan. Macam dulu Leicester City biasa menang. So macam kita tak tahu. Tapi inilah prediction aku, top 7. Nombor 7 kita ada West Ham, nombor 6 kita ada Manchester United, nombor 5 kita ada Arsenal, nombor 4 kita ada Chelsea, nombor 3 kita ada Spurs, nombor 2 kita ada Liverpool, nombor 1 kita ada Manchester City. So itulah video kali ni. Hampa rasa setuju tak dengan prediction aku kan? Kalau hampa tak setuju, kalau hampa tak setuju, hampa tulis kat komen, okey? Jangan kecam aku, tapi tulislah prediction hampa pula kat EPL. Okey, lupa kita nak umum pemenang giveaway. Okey, pemenang dia adalah Afiq Zaki. Okey, hang boleh PM aku dekat IG aku, okey? Okey, idea Afiq Zaki adalah Pala Bola News perlu menambah baik daripada konten, mungkin share gameplay of the week, Player of the Week daripada sudut editing sudah memuaskan. Sebab buat dalam masa yang singkat. Kalau dapat buat template sekali yang lebih kemas dan cantik, mungkin tambah BGM yang dipasang. BGM tu apa? Sorry aku tak tahu BGM tu apa. Tulis komen aku tak tahu. Secara perlahan ataupun memasukkan lagu yang mendatangkan mood. Apa-apa pun Abang Soleh memang terbaik mengubat kerinduan majalah Whistle dulu-dulu. Okey, terima kasih sebab idea ni memang sangat bernas bagi aku. Dan Afiq Zaki hang boleh PM aku untuk mendapatkan RM50 giveaway. Dan terima kasih juga kepada hampa yang join. Aku sangat menghargai penyertaan daripada hampa dan terima kasih sangat-sangat. Dan baru nak bagi phone ni tapi tak dapat lah mat. Kan? Tak capai 10,000 subscriber. Tapi insya-Allah next time kita akan bagi juga, okey? Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.